sebenarnya dia hanya nak mengelirukan sahaja. Okey, seterusnya kita masuk soalan yang kedua iaitu perniagaan Amirun. Jadi yang pertama kat sini saya dah gariskan. Gariskan perniagaan Amirul dulu, yang ini dulu. Selepas tu awak baca, tentukan dia nak apa. A, ni tajuknya. Jadi kat situ formatnya dah ada tajuk dengan dah ada nama perniagaan. Okey, apa yang awak perlu buat yang pertama adalah garis. Garis garis 5 ke 4 ke awak dah garis. Pastikan pembaris mesti ada. Lepas dah garis cari Audi. Jadi soalan ni tak ada Audi. Seterusnya ialah cari hasil. Ada satu hasil iaitu diskaun diterima. Tentukan belanja. Jadi kat sini awak dah tentukan belanja. Lepas tu pangkat X. Jadi jualan dengan pulangan ni awak pangkat untuk elak kesalahan yang kita tak jangka. Okey, bila dah siap, maklumat dah ada. Yang pertama ialah buat format. Okey, ini format dah buat Format semua saya dah buat. Ni saya dah buat format. Okey, bila dah siap format, akaun perdagangan dengan PKK. Buat format dulu untuk kita kejar markah sekarang ni. Sistematik. Jadi format ni tak boleh buat lama. Format ni cuba minimaskan masa awak. Paling maksimum adalah 5 minit sahaja. Kalau awak mahir baca data, kat sini dia akan terus laju. Jadi rajinlah sebab kita dah pecah rekod ada boleh buat 5 minit untuk format saja. Jadi yang kedua, langkah seterusnya ialah kita baca pelarasan. Okay, untuk pelarasan yang pertama adalah inventory. Cari setiap produk ni yang paling rendah. Jadi awak akan dapat nilai inventory-nya. Bila dah dapat nilai inventory, jadi awak masukkan dekat bahagian untuk rugi. Dah masuk ni inventory dah masuk. Okey, yang saya highlight ni markah dah bermula kalau saya highlight okey, ini adalah inventory dah masuk. Penyata kedudukan keuangan pun awak masukkan inventory. Okey, seterusnya dia tak akan bagi dua markah sebab angka yang sama. Dia akan bagi salah satu markah. Jadi masukkan sama, nanti akan dapat satu markah bahagian inventory sahaja. Jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, yang kedua ialah sewa yang dibayar. Pergi dekat sewa dulu. Pergi dekat sewa, awak tengok sewa dibayar, dia kata adalah suku tahun. Lepas tu termasuk 1,800. 1,800 kalau suku tahun bagi 3. Jadi setiap bulan dapat 300. Dia kata berakhir sampai September. Akaun awak ada terlebih bayar, itu bulan September. Jadi sewa ni kita kena tolakkan 600. Awak dah tolak. Seterusnya adalah sewa. Sewa apa dia akan jadi? Belanja, sewa prabayar. Jadi dia akan jadi masuk bahagian aset semasa, sewa prabayar 600. Okey, yang seterusnya yang ketiga, cek diskaun tapi dibatalkan. Okey, apabila dibatalkan, dia mula bergerak dekat akaun berterima. Diskaun dibatalkan. Jadi tak jadilah bayar hutang tu. Jadi hutang awak akan semakin bertambah balik lah. Diskaun tak jadi. Lepas tu diskaun diberi. Bila dah dibatalkan, kena tolak lah diskaun diberi. Jadi awak dah tolak. Okay, seterusnya ialah perniagaan menyertai iklan 350 setiap bulan. Invoice-nya sampai bulan Jun. Jadi perniagaan awak bukannya berakhir pada bulan Jun, berakhir pada bulan September. Jadi Jun nak pergi September ada 2 bulan. Pergi dekat promosi, akan berlaku dekat sini ada kena tambah lagi promosi 2 bulan iaitu 350, 700. Jadi promosi akan semakin bertambah tapi promosi ada kerja lagi nanti nak buat. Okey, jadi promosi belanja. Belanja ni adalah belanja belum bayar. Dia akan pergi bahagian liability semasa iaitu 700. Okey, lagi jelas kan? Lagi jelas tak yang ini? Jelas. Okey, seterusnya ialah hutang lapuk. Macam biasa hutang lapuk. Hutang lapuk kita akan pergi dekat akaun berterima dulu. Hutang lapuk macam biasa kena tolak hutang lapuk kat sini. Lepas tu hutang lapuk dekat belanja ni awak kena tambah. Sebab ini adalah hutang lapuk. Dia belanja kita akan semakin bertambah. Okey, yang seterusnya adalah PHR. PHR pergi dekat PKK dulu. Jadi awak dah dapat bersih, kira PHR 5%, jadi awak akan dapat nilainya 1303. Jadi dah dapat nilainya
pergi dekat bahagian saya letak kat tepi dulu. PHR awak dapat adalah 1303, ini adalah jalan kerja saya 1303. Asal awak ada adalah 1120. Asal nak pergi yang awak kira tadi akan berlaku penambahan 183. Apabila berlaku penambahan mesti masuk bahagian belanja. Okey, seterusnya ialah sepanjang tahun ini ambilan debit promosi. Promosi adalah belanja debit. Jadi promosi akan kena tambah 600. Jadi debit promosi, kredit belian. Belian akan kena tolak belian kena tolak. Sebarang ambilan biasanya akan melibatkan belian untuk apa-apa saja. Okey, ambilan kena tolak, belian kena tolak. Seterusnya ialah ambil lagi untuk kegunaan peribadi. Debit ambilan, tadi promosi. Jadi namanya dah ada promosi. Yang ini dia ambil, dia tak bagi tahu apa-apa. Jadi debit ambilan, kredit belian. Belian still kena tolak. Yang satu lagi tu, yang sama ada dia bagi tahu apa-apa ke, derma ke, ambilan ke, umum ke, peribadi ke, bergantung kepada soalan. Okey, seterusnya adalah susut nilai. Susut nilai yang pertama ialah susut nilai untuk alatan iaitu menggunakan baki berkurangan. Nama pun baki berkurangan. Awak kena kurangkan baki dia dulu. Kurangkan baki dia, lepas tu dapat nilainya. Bila dapat nilainya, kalkulator tu jangan padam lagi. 1581. Jangan padam lagi. Pergi dekat susut nilai atas ni. Susut nilai terkumpul dalam soalan. Nanti awak campurkan, awak akan dapat alatan ni, dapat yang ini awak dah campur, nanti awak kena tolak. Jadi akan dapat, ingat kos, tolak susut nilai, dapat nilai buku. Kena tolak, bukan tambah. Okey, lagi susut nilai atas kos, darab dia terus atas kos, lepas tu awak dapat nilainya. Seterusnya pergi, jangan tekan kalkulator tu, pergi dekat susut nilai terkumpul, lepas tu awak campurkan dapat nilainya, baru awak tolak dengan kos, nanti awak dapat nilai buku. Okey, yang terakhir adalah jualan. Ini benda kebat Jualan dia kata termasuk 1,200 tapi untuk bulan Oktober. Sedangkan awak buat akaun sampai bulan Ogos saja. Jadi jualan ni kena tolak. Jadi jualan awak tolak, dapat nilainya. Bila dah tolak, jualan ni adalah jualan dapat tapi belum terperoleh. Hasil belum terperoleh, dia akan masuk liability semasa. Jadi dekat liability semasa ada satu lagi kita panggil jualan belum terperoleh iaitu 1,200. Okey, jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, masukkan pulangan jualan. Cepat, baca data cepat. 1780, baca data cepat. Inventory awal. 1040. Okey, pulangan belian. 880. Okey, Audi tak ada, biar je tak ada. Nak tak kosong pun boleh. Kalau rajin taklah kosong, tak kosong. Okey, ni dah dapat nilainya. Lepas tu diskaun diterima berapa? 560. 560. Tak kacau apa-apa jadi kat sini dah dapat. Diskaun diberi, kadar bayaran? 2,400. 2,400. Gaji? 28,400. 28,400. Komisen diberi? 3,500. 3,500. Bawah dia belanja prelik? 1,120. Yang awak masuk ni, yang putih ni tak ada markah tau sebab awak just masuk saja. Insurans? 950. Okay, nanti awak dapat nilainya. Macam ada tertinggal tak? Cuba tengok. Ada tertinggal tak? Saya rasa belanja ni macam ada tertinggal Insurans, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, cukup tak 12? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup tak? Saya baca data 260, 7,600,
2,400. Apa ni 2,400? Hutang lapuk 2,400. Betul tak hutang lapuk? Bukan hutang lapuk ni. Kadar bayaran 2,400. Ni kan salah kan? Okay. 29,526. Okey kelas. Okey cikgu. 39,526. Ada-ada kita salah, kita dah betul. Cuma kita salah tengok mata kita. Sebab tu pentingnya pembaris. Okay, ni dah. Tunai. Berapa tunai? 800. 800. Jadi awak dapat nilainya kat sini. Kalau awak buat format macam saya buat ni kan nak sekejap je awak boleh buat soalan ni. Memang boleh buat laju. Eka belum bayar? 5,100. 100. Overdraft bank? 3,400. Okey. Okey, seterusnya adalah modal awal. 1,5,2,4,0. Pinjaman ada tak pinjaman? Pinjaman tak ada Ya, kosong je lah kalau tak ada. Okey, pinjaman tak ada. Jadi kat sini ada kebatnya tapi kejelasannya saya rasa awak lagi jelas sebab dah 2 kali 2 kali awak belajar balik untuk soalan ni. Ada soalan nak tanya? Ada tak? Tak ada. Syik tak ada je. Okey, sekian terima kasih untuk soalan ni.